Hai Mbak, Assalamualaikum. Okey, untuk cerita hari ni, Cik nak cerita dekat hampa tentang satu lagi kisah yang mana kita boleh kategorikan yang pelakuan ataupun perbuatan ni adalah sejenis sihir ataupun ilmu hitam, yang mana rata-rata orang pakai dia hanya untuk menarik perhatian orang dan juga menggoda pandangan daripada lawan jenis jantina dia. Okey. Okey. Cerita dia bermula macam ni. Dekat satu tempat dekat belah utara ni, tak perlulah cik beritahu dekat mana, ada kawan baik yang bolehlah kita namakan dia Ayu dan juga Damia. Ayu dan Damia ni, mereka dah kawan daripada mereka kecil lagi, dan mereka duduk dalam kampung yang sama. Rumah mereka pun tak berapa nak jauh, dan keakraban mereka ni seolah-olah mereka ni macam dua beradik. Okey. Sekolah sama-sama, baiklah orang kata. Memang orang kata tak ada lah pernah tengok mereka bergaduh. Mak bapak mereka pun seronok tengok mereka kawan. Sebab si Ayu ni pun anak tunggal dan si Damia ni pun anak tunggal juga. Jadi mak bapak dia pun tak kisah mereka baik. Kadang-kadang si Ayu ni akan berkunjung pergi rumah Damia, dan begitulah sebaliknya. Okey hampa, bila mereka dah semakin menginjak dewasa, si Damia ni, dia ni berubah menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Okey, sangat cantik, dan rata-rata pelajar-pelajar lelaki dekat sekolah tu punyalah suka dekat dia. Punyalah duk cubalah mengurat lah, hantar surat cinta lah, hantar bunga lah, untuk nak menambat hati si Damia ni. Sementara si Ayu ni pula, dia adalah seorang gadis yang sederhana, tak berapa menonjol lah orang kata. Dan dia ni tak dengki pun dengan si Damia ni. Malah dia pun seronok tengok member dia ni jadi macam pujaan dekat sekolah tu. Kata-kata semua pelajar perempuan yang ada kat sekolah tu tak sukalah dekat Damia ni, sebab kerana peparah Damia yang cantik ni buatkan orang lelaki lain tak pandang mereka. Jadi ada sedikit rasa tidak puas hati lah dalam hati mereka kan. So selepas mereka dah habis periksa, mereka dah habis belajar macam tu, si Ayu ni dia dapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran. Damia ni pula, dia gagal dalam dia punya periksa dan dia tak berminat pun nak belajar, dan dia kata dekat Ayu dia nak stay dekat kampung buat sementara. Dan selama 3 tahun Ayu sambung belajar, si Damia ni masih kekal dekat kampung. Dia tak pergi mana-mana, dia duduk dengan mak bapak dia, dan dia juga tak bekerja. Kadang-kadang dia ada kontak si Ayu ni, dia beritahu dia boring lah. Dia kata dia kalau boleh nak kerja dekat luar lah, okey. Tapi dia tak berani lah nak pergi, sebab dekat bandar ni, dekat bandar yang besar kan, dia tak ada siapa-siapa yang dia kenal untuk dia nak pergi. Okey apa? Bila si Ayu ni dah habis belajar, dia dapat tawaran untuk kerja dekat Pekan lah, untuk bandar yang besar. Apabila dia cerita dekat si Damia ni yang lebih excited. Aku tahu dia lebih excited, dan dia cakap boleh tak dia nak ikut. Dia kata pada mula dia Ayu ni agak macam berat hati lah. Okey, sebab dia takut nanti mak bapak si Damia ni mungkin akan kata apa-apa ke kat dia ke duk asuk-asuk si Damia ni untuk ikut dia. So Ayu kata, hang dah tanya mak hang ke dulu? Hang kena tanya dulu depa bagi ke tak bagi. Aku tak mau nanti depa salahkan aku pula. Lepas tu Damia kata tak apa, yang tu hang biar aku settle, dia kata. Dan sebagaimana yang depa dah janji, depa pun bila dekat Pekan, dekat rumah yang kawan Ayu dah cari untuk depa sewa. Okay, apa? Bila dah sampai kat sana, depa pun set up lah rumah untuk depa duduk. Ayu teruskan
pekerjaan dia yang dia dapat macam biasa. Hari-hari dia pergi kerja. Dan macam tu lah juga Damia ni dia berusaha mencari kerja. Dan atas bantuan rakan Ayu, Damia pun dapat kerja dekat sebuah tempat kampus. Semakin lama si Ayu ni perasan Damia ni dia semakin berubah. Dia macam suka ke arah fashion yang agak seksi. Dan dia agak macam suka menghabiskan duit yang terlalu berlebihan hanya untuk nak beli baju-baju baru, makeup dan sebagainya. Dan Ayu cuba nak cakap dekat Damia ni supaya dia jimat cermat sikit, sebab depa dekat bukan tak ada siapa-siapa, hanya ada sama sendiri untuk tolong. Kalau hang tak tolong aku, siapa lagi kan? Okey, maksud si Ayu ni macam tu lah. Tapi si Damia ni macam tak berapa nak suka dan dia rasa macam hidup dia terkongkong bila hidup dengan si Ayu ni. Dan selepas 3 bulan, dia pun kata dekat Ayu yang dia nak pindah. Dia kata dia dah dapat rumah sewa lain, dia nak pindah. Dan puas dah Ayu ni pujuk dia. Dia tak mau dengar. Dan dia kata tak apalah, aku pun nak belajar berdikari juga. So Ayu pun dalam berhati terpaksa merelakan. Okay. Yang tu dah keputusan yang dia buat. Takkanlah si Ayu ni nak tahan-tahan kan. Lepas tu, selepas dia dah pindah, ada beberapa kali juga Ayu ni jumpa dengan si Damia ni. Makin seksi dan makin lawa lah dia cakap. Dah berubah kan. Tak macam gadis kampung yang dia pernah kawan dulu daripada kecil kan. Dan pada satu hari, Ayu dapat call daripada Damia ni yang kata Damia nak jumpa dia. Okey, apabila mereka dah set tempat, mereka pun jumpa. Ayu tengok Damia ni sedih. Muka dia macam banyak sangat menangis. Dan dia tahu, Ayu tahu Damia ada masalah. Dan dia pun tanya, hang pasal apa? Dia kata, hang cuba cerita kat aku. Dan Damia pun cerita yang dia ada masalah dengan boyfriend dia. Boyfriend dia ni adalah anak kepada bos kat tempat dia kerja tu. Anak bos lah. Dia bercinta dengan anak bos. Dan of course lah, kalau ada anak bos, mesti dia ramai perempuan. Dia kata, masalahnya you, dia ni dah meniduri aku. Sekarang aku tak boleh terima tengok dia dengan perempuan-perempuan lain pula. Aku kan buat apa saja untuk dapatkan dia. Istighfar, Damia, istighfar. Apa yang anda buat ni? Sepatutnya bila mak hang dan bapak hang bagi hang main pekan ni, hang janganlah buat benda bukan-bukan. Tapi ni hang dah terlajak jauh. Si Ayu ni cuba nak nasihatkan si Damia ni. Dia kata, aku tak kira lah, biarlah cara baik ke, cara tak baik ke, aku akan dapatkan balik juga power dia tu. Hang nak buat apa ni? Aku tak faham apa yang hang cuba masukkan. Tak apalah, buat sementara ni aku nak tenangkan fikiran aku. Aku nak pergi ke Thailand. Dia cakap macam tu dekat si Ayu. Jadi si Ayu pun bagus juga. Kalau lah yang tu dapat mengurangkan sikit tekanan kat dalam hati hang, baiklah hang, aku sokong. Semoga hang tak buatlah benda pelik-pelik nah, Damia nah. Sebab aku sayang kat hang macam adik aku sendiri, kata si Ayu ni. Dan itulah kali terakhir dia berjumpa dekat situ. Dan berbulan-bulan pula lepas tu, si Damia ni diam membisu. Selepas dah beberapa bulan tu, pada satu hari si Ayu ni keluar lah, pergi dekat shopping komplek. Dia seorang lah macam biasa. Dia tak ada markah, dia tak ada power tu. Dia berjalan seorang-seorang. Dan tiba-tiba dia
terseremput dengan seorang perempuan yang seakan-akan Damia. Daripada jauh dia duduk perhati si perempuan ni. Dan tiba-tiba perempuan ni pun gali dan tengok kat dia. Dia pun macam seorang menjerit kecil lah. Ayu! Dia kata macam tu. Betul lah, Damia. Tapi kenapa bobo sangat rupa dia? Dia buat pembedahan plastik ke? Kata si Ayu ni dalam hati. Seriously, dia terkejut dengan rupa Damia tu. Nak kata artis pun kalau dengan kecantikan dia tu. Hang tengok muka dia ni macam berseri-seri. Kalau adalah perempuan lain dekat sekitar dia tu, mata lelaki takkan pandang dah perempuan lain, akan pandang dia je. Dan kebanyakan lelaki yang kat dalam shopping komplek tu semua duk melirik tengok dia. Tak kira lah dia tu bawa markah ke ataupun bawa isteri. Pun Mailah peluk cium si Ayu ni. Gunung-gunungnya dia rindulah. Dia kata, oh lama tu tak jumpa hang. Hang tak call aku. Dia kata macam tu. Aku ada call hang lah. Cuba hang cek balik. Oh betul lah aku punya nombor tu dah buka. Sebab nombor tu rosak, dia cakap. Kan? Hai, kawan aku ni cantik sangat ni. Ya ke aku cantik? Dia biasa je weh. Dia kata, ya ke biasa? Ni tak biasa lah weh. Tak adalah, aku cuma makan produk kecantikan, bagi putih kulit. Ya ke? Aku pun nak lah macam tu, kata si Ayu ni bergurau. Okey, dia pun pergi makan dan pergi jalan sama-sama shopping. Dan pada masa ni lah si Ayu ni bagi tahu, dia dah baik dah dengan markah dia tu, anak pada bos syarikat tempat dia kerja tu. Dan dia kata, Yu, sebulan lagi aku nak nikah tau. Aku harap hang dapat lah jadi pengapit aku. Boleh lah, tapi aku segan lah. Alah, janganlah segan, kata si Damia. Ni masa aku, masa hang nanti aku tolong hang pula. Dia pun betul-betul berharap yang Ayu ni bolehlah jadi pengapit dia. Dan dia pun kata tak apa. Okay, sampai hati pula dia nak tolak permintaan kawan baik dia tu, yang dia anggap macam adik. Okay, apa? Selepas sebulan tu, si Ayu ni pun berkahwin dengan lelaki yang dia cinta tu. Dia pun buat kenduri besar-besaran weh. Sebab lelaki tu kan berduit. Damia ni nampak punyalah cantik, punyalah lawa sampai jadi buah mulut orang kampung. Sampai orang ni tak berhenti-henti lah puji mak bapak dia beruntungnya dapat menantu berduit. Dan betul juga mereka kerana ada anak yang sangat cantik jelita. Ayu pun tumpang bahagia, dan sedikit pun dia tak pernah ada rasa macam marah, dengki ataupun macam cemburu lah dengan apa yang Damia dah dapat. Okey, selepas selesai je semua urusan dia di kampung, Ayu pun baliklah ke Pekan untuk teruskan kehidupan dia macam biasa. Lepas daripada si Damia ni dah kahwin dengan suami dia, sebetulnya Ayu dan dia terputus hubungan sebab dia dah berpindah ke bandar yang lain. Sebab suami dia ni ada syarikat dekat bandar tu. Dan si Damia ni pun tak pernah nak WhatsApp dia ataupun mesej dia ke ataupun call dia. Dia dah berkali-kali hantar mesej tapi tak berbalas. Sampailah satu hari ni dia balik kampung untuk nak ziarah mak dia. Waktu dia tengah makan, sembang-sembang dengan mak dia beritahu, Yu,
Mak rasa ada baiknya hang pergi jumpa Damia. Dia pun angkatkan muka dia. Dia ada kat sini ke mak? Dah lama dia ada dekat kampung ni. Dia sakit. Dia sakit? Si Ayu ni terus berhenti makan dan fokus pada apa yang mak dia cuba nak cakap. Dia sakit apa mak? Kenapa tak ada siapa-siapa pun bagi tahu kat Ayu? Tak tahulah, mak rasa lebih baik hang pergi tengok dengan mata kepala hang sendiri baru hang tahu. Kimbo. Si Ayu ni sebetulnya ayak mata dia dah meleleh bila dengar kawan baik dia sakit. Dia pun terus basuh tangan, cuci tangan dan bila tukar pakaian untuk dia segera pergi rumah si Damia. Bila dia sampai, dia pun bagi salam dan mak Damia pun dengan muka yang sungguh sedih main peluk dia lah. Lepas tu dia cakap, Damia kat mana cik? Dia terus genggam tangan si Ayu dan bawa ke dalam rumah untuk tunjukkan kat mana kedudukan si Damia. Damia berada dalam bilik dengan keadaan tangan dia pun ikat dekat kati, besi kati tu, dia pun ikat tangan dia. Dan Ayu tengok keadaan dia macam tu buatkan dia terasa sangat sedih lah. Dia terasa macam, kenapalah buat sampai macam ni? Kenapa cik buat kat dia macam ni? Jangan Ayu, jangan buka. Nanti dia akan cakap muka dia. Sebab itulah Acik terpaksa ikat tangan dia. Kalau tidak dia akan sedaya upaya nak cakap muka dia dengan kuku dia ataupun dia akan gunakan benda lain. Si Ayu ni pun terdiam apabila dengar mak dia cakap macam tu. Dan si Ayu ni hanya boleh tatap Damia dalam keadaan yang sangat-sangat sedih. Dia ulang kali panggil Damia, tapi Damia seolah-olah dah tak kenal akan diri dia. Dia hidup dalam dunia dia sendiri dengan keadaan dia yang tak terurus, rambut dia kusuk masih merebang. Lepas tu muka dia jadi macam ada kulit-kulit kering, macam bekas-bekas luka, mungkin bekas dia cakap. Lepas tu dia pun sembanglah dengan mak si Damia ni dekat ruang tamu. Makcik dah cuba bawa dia pergi hospital ataupun klinik. Dah puas dah makcik cuba Ayu. Tapi doktor tak tahu apa sakit dia. Ubat kampung. Tiba-tiba mak Damia ni terdiam. Dia kata, makcik malu nak beritahu kat hang Ayu. Yang sebetulnya dia, si Damia ni mengamalkan susuk. Dan susuk ni dia peroleh sewaktu dia pergi ke Thailand. Si Ayu ni terdiam macam dalam hati dia, ya Allah, kenapalah aku tak halang dia pergi dulu. Dia kata macam tu. Dia seolah-olah menyalahkan diri dia lah. Dah tu cik, tak boleh ke susuk tu dikeluarkan? Bomo ataupun dukun tu cakap memang tak boleh buat apa. Sebab yang susuk dia pakai ni tak sama dengan susuk yang selalu orang guna. Suami dia kat mana cik? Suami dia dah lama bercerai. Suami dia ceraikan dia sejak dia mula sakit. Ayu sungguh-sungguh rasa kesian dengan nasib si Damia ni. Dan dia pun ambil cuti untuk tolong mak si Damia ni jaga dia. Dia habiskan masa dia dalam seminggu macam tu dekat rumah si Damia ni, uruskan Damia, lap mandikan dia.
Walaupun dia cuba sembang-sembang dengan si Damio ni tentang kisah-kisah dia pun yang lalu, Damio ni seolah-olah budak kecil yang hidup dalam dunia dia sendiri, dia tak ingat. Dan pun nak tahu, tangan dia terpaksa diikat sepanjang masa supaya dia tak melukakan diri dia. Dia tak lukakan orang, dia akan lukakan diri dia. Dan menurut Ibu Damio, ini semua kerana terjadi sebab si Damio ni dah langgar pantang. Selepas dah seminggu cuti si Ayu ni habis, dia pun nak balik ke bandar. Sampai je si Ayu ni dekat bandar, dia terima call daripada mak dia yang bagi tahu Damio dah meninggal dunia. Ayu ni meraung sebab kehilangan kawan baik yang dia sangat sayang selama ni. Terpaksalah dia sambung lagi cuti dia, balik ke kampung untuk nak tengok jenazah kawan baik dia tu. Dan nampak apa yang mengejutkan dia apabila urusan nak menguruskan si Damio ni tak selancar mana tau. Dia seolah-olah ada banyak sangat halangan, dan rupa Damio ni nampak macam keluar seakan-akan darah daripada hidung dan telinga dia. Darah tu masih keluar, dan terpaksalah mereka kafankan dia juga dan tanam dia macam biasa. Okay, apa? Kita flashback balik lah cerita ni. Betapa deritanya orang yang mengamalkan susuk ni. Nak seronok tu set je, nak cantik tu set je, sebab dia takkan kekal. Tu bagi hampa yang rasa-rasa nak lawa, nak cun, nak jadi model ke, nak jadi artis ke, tak perlu nak amal-amal benda-benda yang kurafat dan menyekutukan Allah. Okay, hampa? Next time aku akan cerita-cerita lain pula. Harap hampa dapat komen, klik subscribe dan juga like. Okay? Bye hampa. Assalamualaikum.